Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa sabat az-zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك وناهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف أناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Al-Jawharul Mahub. Sebagai muqaddimahnya, diriwayatkan daripada Abi Darda radhiyallahu an katanya, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan, yaltamisu fihi ilman, kerana menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudahkan baginya jalan menuju syurga. Menurut hadis ini, para alim ulama menyebut bahawa sesungguhnya menuntut ilmu itu satu wasilah yang boleh menyampaikan kita ke syurga Allah. Dan sesungguhnya para malaikat al-kiram memuliakan orang yang menuntut ilmu, dan para malaikat tidak akan memuliakan melainkan orang yang dimuliakan di langit. Oleh sebab itu, orang yang menuntut ilmu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang ulama yang terkenal, Al-Imam Abdul Rahman As-Saggaf rahimahullah taala, Al-Habib Alawi ibn Ahmad ibn Abdul Rahman As-Saggaf Al-Syafi'i Al-Makki berkata, diriwayatkan bahawa sesungguhnya ada seorang ni dia buta, tetapi dia di kalangan ahli al-kasyaf. Wa kana la yaqumu li ahadin illa li talibil ilmi. Dia buta tapi dia kasyaf. Dia tidak akan bangun kecuali yang datang itu orang menuntut ilmu. Kalau orang bukan menuntut ilmu, dia duduk je. Tapi kalau orang menuntut ilmu, dia bangun. Buta. Bila ditanya, macam mana Syekh boleh bangun bila orang tu datang, bangun, kalau orang lain datang tak bangun? Syekh menjawab, innama aqumu idza ra'aitul malaikata taqumu. Sesungguhnya aku bangun apabila aku melihat para malaikat bangun. Ma'a annahu kana la ya'rifun annahu la ya'rifun nas, sedangkan dia buta, dia bukan kenal manusia. Tapi kerana dia dapat malaikat bangun, dia pun bangun. Ini mulianya orang yang menuntut ilmu. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat sama-sama menuntut ilmu, mempelajari kitab Al-Jawharul Mahub. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Idza tamma aqlul mar'i, betul ya? Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu
Wa aiqin, aiqana yuqinu aiqin, fi amar. Wa aiqin bihumqil mar'i in kana mukthiran. Maksudnya apabila sempurna akal seseorang, sedikit perkataannya. Kalau akal seseorang itu sempurna, dia tak banyak berbicara. Kalau nak bercakap pun, bercakap yang memberikan manfaat. Ini orang yang sempurna akal. Manakala orang yang tak sempurna akal ni, wa aiqin bihumqil mar'i, dan yakin olehmu dengan bodoh seseorang jika ada ia membanyakkan perkataan. Orang yang kaki sembang banyak bercakap ni, dalam hukum syarak kata dia adalah orang yang bodoh. Walaupun dia nampak hebat, tapi sebenarnya orang yang tidak dipandang mulia di sisi syarak, kerana lagi banyak cakap, lagi banyaklah dia melakukan dosa. Melakukan dosa. Dan kata yang lainnya, perkataan itu perhiasan. Adapun kata-kata hikmah yang lain, bahawa sesungguhnya perkataan itu ialah perhiasan dan diam itu sejahtera. Kalau orang yang banyak bercakap, banyaklah dosa. Tapi kalau dia ini seorang yang bercakap, tapi bercakap dia tu sebagai perhiasan. Perhiasan. Sebagaimana Luqmanul Hakim pernah berkata kepada anak kesayangannya, "Lau kanal kalamu min fiddatin, kana sukutu min zahabin." Wahai anak kesayanganku, sekiranya perkataan itu umpama perak, tapi diam itu umpama emas. Diam tu adalah umpama emas, tapi bercakap tu umpama perak. Jadi bercakap ni perkataan yang kita nak ucapkan ialah perkataan yang untuk menghiaskan sahaja. Jangan sampai ianya mencomotkan, tapi perkataan yang mencantikkan diri kita. Kalau kita bercakap sehingga kita ni jadi comot, jadi hodoh, jangan bercakap. Inilah diumpamakan oleh ulama. Begitu juga Abdullah Ibnul Mubarak berkata, "Lau kanal kalamu fi ta'atillahi min fiddatin, kana sukutu an ma'siyatillahi min zahabin." Kata Abdullah Ibnul Mubarak, seorang ulama di kalangan tabi'in, berkata, sekiranya perkataan itu pada taat kepada Allah diumpamakan seperti perak, adapun diam meninggalkan maksiat itu adalah umpama ianya seperti emas. Kita bercakap berkaitan dengan taat kepada Allah, umpama perak. Tapi kita tahan diri daripada bercakap maksiat, umpama emas. Umpama emas. Sama balik kita. Maka apabila berkata-kata kamu, maka jangan kamu membanyakkan perkataan. Kalau bercakap, jangan banyakkan perkataan. Dan sungguhnya jika menyesal kamu atas diam itu, sekali jua. Kalau kamu diam, kalau menyesal pun sekali. Tapi kalau bercakap, dah banyak cakap, kalau menyesal apa jadi? Cuba juga kita tengok. Dan menyesal kamu atas berkata-kata itu beberapa kali. Selalu kita ini jadi masalah kerana banyak bercakap. Jadi banyaklah musuh kita. Kerana kita banyak bercakap, jadi menyesalnya lagi banyak. Kalau tak bercakap, menyesalnya adalah sekali sahaja. Ini kata-kata hikmah yang telah disebut oleh para alim ulama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sepotong hadis yang diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha,
Katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khisalus sit, ma min muslimin yamutu fi wahidatin minhunna illa kana dhaminan 'ala Allah an yudkhilahul jannah. Fadzakara minha wa rajulun fi baitihi la yaghtabul muslimin wa la yajurru ilaihim sukhtan wa la niqmatan. Ada 6 perkara dia kata. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 6 perkara ini. Tidak didapati orang Islam yang mati ia salah satu daripada 6 ini, melainkan telah mendapat jaminan daripada Allah, Allah masukkan ia dalam syurga. Maka Siti Aisyah hanya sebut satu je sebab dia ada 6. Fadzakara minha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, salah satu pada 6 tu, rajulun fi baitihi, orang lelaki ni duduk dalam rumah, la yaghtabul muslimin, tak mengumpat-ngumpat orang. Sekarang walaupun kat rumah, jari ini boleh mengumpat orang. Kalau zaman dulu mungkin orang tertanya-tanya, wahai Rasulullah, macam mana duduk rumah tak mengumpat? Duduk rumah je seorang-seorang. Tapi sekarang duduk seorang-seorang, dengan ujung jari boleh mengumpat. Maka dia tak mengumpat orang Islam, wala yajurru ilaihim sukhtan, dan tidak menarikkan mereka melakukan dosa, wala niqmatan, dan kesengsaraan. Maka orang ni dijamin oleh Allah masuk syurga. Dia salah satu daripada 6 perkara yang mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, satu rohnya lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, aslul imani as-sukutu illa an zikrillahi ta'ala. Maksudnya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asal iman itu diam, melainkan dengan zikrullah. Melainkan zikrullah. Kalau kita zikir, diam, kita berzikir, dapat pahala. Diam tapi tak ada berzikir, tidak memberi apa-apa manfaat. Diam, dalam keadaan kita diam, kita berzikir, kita baca Quran, kita berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana zikir ini diumpamakan oleh ulama umpama ikan, dia tak akan hidup melainkan ianya ada air. Hati ini dia tidak akan hidup melainkan ada zikir. Apabila hati ini tidak berzikir, maka dia tidak akan hidup. Hati ini akan mati. Bila hati mati, maka yang dia suka ialah buat dosa. Buat dosa. Jadi sebab itu ulama menyebut bahawa zikir ni umpama ikan di dalam air. Tiada ikan, tiada air, matilah ikan tersebut. Begitulah kalau tidak ada zikir, maka matilah. Kalau kita diam, maka diam dalam keadaan kita berzikir. Berzikir. Ulama telah menyinaraikan zikir ini banyak kelebihannya, lebih daripada 100 rahsia-rahsia zikir. Sehingga guru kepada guru saya, Syekh Muhammad Khalil Khatib, telah mengarang satu kitab khusus Asraruz Zikri, iaitu rahsia zikir. Syekh telah menyinaraikan sampai lebih daripada 100 kelebihan berzikir. Begitu juga Syekh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala juga telah menyebut juga zikir ni lebih daripada 100. Di antara kelebihan zikir, sesungguhnya zikrullah itu memudahkan benda yang payah dan meringankan sesuatu yang susah. Suatu yang susah. Ini kelebihan zikir. Diriwayatkan bahawa sesungguhnya
Diriwayatkan daripada Muawiyah ibn Salih katanya, telah sampai kepada kami sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencipta yang pertama iaitu arash. Dia kata, inna awwala ma khalaqallahu azza wa jal hina kana arshuhu 'alal ma' hamalatal arshi. Pertama kali Allah mencipta ketika mana adalah arasnya di atas air, Allah ciptakan penjaga arash ini yang menanggung arash Allah. Macam mana arash Allah? Laisa kamitslihi syai'. Banyak riwayat yang pertama dijadikan oleh Allah, ada qalam, ada riwayat kata nur. Ini Allah ciptakan arash, kemudian Allah ciptakan hamalatul arsy yang menanggungkan arash ini. Qalu rabbana lima khalaqtana. Malaikat hamalatul arsy ini berkata, wahai Tuhan kami, kenapa kamu ciptakan kami ya Allah? Qala khalaqtukum li hamli arsy. Allah berfirman, aku ciptakan kamu untuk menanggung arasku. Qalu rabbana man yuqawwi. Wahai Tuhan kami, siapakah yang memberikan kekuatan kepada kami nak menanggung arasmu yang begitu besar, yang begitu agung, yang begitu agung. Laisa kamitslihi syai'. Macam mana bentuk kita? Laisa kamitslihi syai'. Qala lizalika khalaqtukum. Itulah sebab aku jadikan kamu. Itu sebab aku jadikan kamu, bahawa kamulah yang menjaga arasku, hamalatul arsy yang menanggung arash Allah. Faqala lahum qulu la haula wala quwata illa billah. Ucaplah la haula wala quwata illa billah. Apabila malaikat hamalatul arsy membaca la haula wala quwata illa billah, maka Allah berikan kekuatan. Zikir ni Allah berikan kekuatan. Justru itu Nabi SAW telah bersabda, yang diriwayatkan daripada Asad ibn Wada'ah, katanya sabda Nabi SAW, man qala la hawla wa la quwata illa billah, setakat illa billah, mi'ata marratin fi kulli yawmin lam yusibhu faqrun abada. Barang siapa mengamalkan la hawla wa la quwata illa billah sebanyak 100 kali tiap-tiap hari, nescaya tidak akan ditimpa kefakiran baginya. Tak ada fakir baginya. Dijamin oleh Nabi SAW. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ini zikir. Zikir. Begitu juga Nabi SAW telah mengajar anak perempuannya Fatimah Zahra radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali, bahawa hendaklah kalian berdua bertasbih tiap-tiap malam apabila nak tidur, iaitu 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, dan 34 kali Allahu Akbar sebelum tidur. Bila mana Fatimah Zahra mengadu kepada bapanya Nabi SAW dalam keadaan beliau ni penat. Zaman tu tak ada suplemen, tak ada nak beli bagi vitamin apa semua, tak ada kan. Nak bagi badan ni sihat, segar bugar ni macam mana. Kerana dia banyak kerja, maka Nabi SAW telah mengajarkan zikir ini. Mana sebelum tidur subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Apa Nabi SAW beritahu? Innahu khairun lakuma min khadimin. Sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi kamu daripada khadam. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Allahu Akbar. Itu zikir. Belum lagi orang yang berzikir beribu-ribu dia zikir. Belum lagi dia berselawat ke atas Nabi SAW. Justru itu, barang siapa yang berzikir, sama ada di mana sahaja ia berada, nak masuk, nak pergi ke pasar pun kita kena zikir. Kena zikir.
Sebagaimana sabda Nabi SAW, man dakhala su'a, siapa masuk pasar, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khairu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca zikir ni, Allah menulis baginya alfi hasanah, juta kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyah, Allah hapuskan juta kesalahannya. Wa rafa'a lahu alfi darajah, dan Allah angkatkan darajatnya berjuta-juta. Ini baru zikir masuk pasar. Sebab bila orang masuk pasar, dia dah lalai, tak ingat Allah. Maka diajarkan kepada kita, nak masuk pasar ada zikir. Itu kelebihan Islam ni. Di tempat mana pun pergi ada zikir, dipenuhi dengan zikir. Bila dipenuhi dengan zikir, maka diberikan pertolongan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dia perkara yang baik, dan Allah selamatkan ia daripada melakukan dosa. Sama balik kita. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid darain, amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-samtu zainun lil alimi wa sitrun lil jahili. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula diam itu perhiasan bagi orang alim. Maka as-samtu itu adalah umpama perhiasan bagi orang alim. Perhiasan daripada orang alim ni apa maksud? Ya'ni, maksud dia. A'na ya'ni makna, maksudnya kerana ada padanya, kerana ada pada as-samtu, ada pada diam tu, ketetapan yang munasabah bagi haqqul ilmi, iaitu minal waqar al-munasibi li haqqil ilmi, iaitu ketetapan yang bersesuaian bagi ilmu yang sebenar. Bagi orang yang diam ini, bagi orang alim, dia diam bertepatan dengan ilmu. Kalau ini benar, berkatalah kamu. Kalau tak apa-apa yang bermanfaat, jangan cakap. Jadi dia tak bercakap tu bersesuaian dengan ilmu yang sebenar. Dia tidak akan nak bercakap kalau bercakap itu mengundangkan dosa. Maka itulah disebut oleh ulama, lima fihi minal waqaril munasibi li haqqil ilmi, iaitu ketetapan, ketenangan yang bertepatan dengan ilmu yang sebenar. Ini orang alim. Dan menutup bagi orang yang jahil. Sitrun ni mana tutup bagi orang jahil. Apa maksud dia? Kalau kita baca ni barangkali kita tak faham apa maksud wasitrun dil jahili. Maksud dia kata, kerana bahawa sejahil seseorang itu tertutup. Orang tu kita tak tahu dia jahil, melainkan dia bila bercakap. Sekali dia bercakap, kita tahu dia jahil. Selagi dia tak bercakap, kita tak tahu dia jahil. Oleh sebab itulah sitrun lil jahil, apabila dia diam, menutupkan keaiban dia ataupun menutupkan bahawa dia tu jahil apabila dia diam. Tapi kalau mula dia bercakap, maka terselahlah kejahilannya. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Kerana bahawasanya jahil itu tertutup selama tiada ia berkata-kata. Selama mana dia tak berkata-kata. Seterusnya lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, kam min kalimatin salabat ni'matan wa kam min kalimatin jalabat niqmatan. Maksudnya,
Sabda Nabi SAW, kam ni dalam bahasa Arab dinama kam lil kasrah, nama dia. Kam lil kasrah, begitu ramai, terjemah dia. Begitu banyak. Kam ni ada kam istifham, memberi maksud berapa. Bikam haza, berapa harga ni. Kam auladuka, berapa orang anak kamu. Ada kala kam ini apabila dia ada masuk min, memberi maksud begitu ramainya, begitu banyaknya. Kam min shaimin, ramai orang yang berpuasa. Kam min kalimatin, banyak perkataan. Banyak perkataan. Tapi terjemah bahasa lama iaitu beberapa dengan kalimat. Maknanya banyaknya kalimat yang menanggal ia akan nikmat. Kalimah salaba yaslubu ni disentap. Kita kata salbiyah, salaba ni salbiyah, sifat salbiyah, sifat yang menafikan. Menafikan, itu sifat salbiyah. Allah Subhanahu wa taala bersifat-sifat salbiyah, mukhalafatu taala lil hawadis, bahawa menafikan Allah itu sama dengan benda baru. Itu mana salbiyah. Kalimah salaba yaslubu bermakna maksud disentap ataupun menafikan. Berapa banyak kalimat yang menanggalkan nikmat, bukan meninggalkan, menanggalkan, menyentapkan. Ia akan nikmat kerana bercakap ni sehingga nikmat-nikmat daripada Allah ni ditarik oleh Allah. Nikmat berzikir dicabut oleh Allah kerana kita kaki sembang. Kalau banyak sembang, dia tak suka zikir. Dia takkan suka zikir ni. Orang kaki sembang, dia tak suka mengaji. Dia nak bersembang je kerja dia. Kalau tak bersembang, dia tak puas. Pergi mana pun nak bersembang je. Bila dia bersembang, hilang nikmat mengaji. Kalau dia bersembang, hilang nikmat baca Quran. Kalau dia bersembang, habis semualah. Nikmat nak semayang pun hilang. Sembang-sembang langsung tak semayang. Mula nak semayang sunat, sembang habis. Cadang nak semayang sunat duha, sembang dekat pukul 12 dah. Cepatnya dah dekat pukul 12. Dah habis duha, dia kata. Habis. Sembang punya pasal. Oleh sebab itu kalimat ikam min kalimatin salabat ni'matan. Begitu banyak ucapan-ucapan kalimat ini, dia menyentapkan nikmat. Habis nikmat. Tak payah kita tengok orang lain, kalau kita sembang-sembang, banyak dah terlepas. Habis. Lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut lagi, kam min kalimatin, berapa banyaknya kalimat, jalabat niqmatan. Dalam kitab abang apa? Nikmatan. Niqmatan kan? Niqmatan. Sebab nasah asal ialah niqmatan. Berapa banyak kalimat, dia kata, daripada kalimat yang menarik, menghela tu menarikkan daripada kecelakaan. Niqmah. Kerana ada kalimat-kalimat yang menolakkan kecelakaan. Mana kalimat? Kalimat-kalimat tayyibah. Kita zikir subhanallah walhamdulillah, menarikkan kecelakaan. Dia tolakkan kecelakaan, dapatlah kita nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata kalimat-kalimat kita ialah kalimatut tayyibah. Kita hanya bercakap benda-benda yang baik. Kita hanya membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita keluar sahaja daripada rumah, kita membaca bismillah wa tawakkaltu ala Allah. Ini kalimat. Dengan nama Allah dan aku bertawakal hanya Allah. Ala Allah, tak ada yang lain kita bertawakal, hanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada daya dan kekuatan melainkan Allah. Yuqalu lahu kufitu wa huditu wa wuqitu. Siapa yang baca ini,
maka sesungguhnya dikatakan baginya kufita wa uhudita, cukuplah bagi kamu dan diberi petunjuk bagi kamu, wa wuqita dan dipeliharakan kamu, wa tunja wa tanaha anhu syaitan, maka syaitan pun habis lari. Maka kalau kita ucapkan kalimah, walaupun sepatah kita menyebut bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, maka kufita, cukuplah bagi kamu, wa hudita diberi petunjuk kepada kamu, wa wuqita dipeliharakan kamu, dan darilah syaitan. Maka inilah disebut oleh Nabi SAW, kam min kalimatin, berapa banyak kalimat yang mana kalimat itu telah menarikkan ia, dia tarikkan segala kesengsaraan, maka mendapatkan kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila seseorang itu nak tidur, dia pun membaca bismillah, dan baca bismillahirrahmanirrahim, dan membaca suratul Fatihah. Disebut oleh Nabi SAW, amina min syarril jinni wal insi wa min kulli syai'in, telah amanlah ia daripada kejahatan jin dan manusia, dan daripada tiap-tiap sesuatu. Kalimatnya ialah bismillahirrahmanirrahim dan suratul Fatihah, apatah lagi kalau dibaca yang lain. Itu dia. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan seterusnya lagi kata setengah mereka itu, ini kata ulama, peliharalah lidah itu, peliharaan lidah itu diam. Ulama menyebut bahawa iffatul lisan santuhu. Iffah, kita kata seorang perempuan tu ialah afifah, seorang yang terpelihara, orang yang baik, orang yang suci gitu. Iffatul lisan, iffahnya, bersihnya, terpeliharanya lidah ini ialah as-samtu, iaitu diam, dia kata. Maka bahawasanya lidah itu harimau yang memberi mudarat. Ulama menyebut sesungguhnya lidah itu umpama harimau yang garang. Harimau yang garang, harimau buas. Kalau harimau, setakat harimau, kita belum tentu takut lagi harimau. Kena harimau, gigi tak ada. Gigi tak ada kan. Rupa dia merayau-merayau masuk kampung, sebab rupanya dia sakit gigi. Harimau kalau sakit gigi, tanda tak lama hidup dia, sebab dia sakit gigi. Harimau sakit kuku pun masalah juga. Patut dia merayau, rupanya dia sakit kuku, pun jadi masalah. Ini harimau darun, iaitu harimau yang buas. Lidah ni umpama harimau ataupun binatang yang buas. Kemudian kita tengok lagi, umpama binatang yang buas ataupun harimau yang buas, yang memberi mudarat, maka jika tiada engkau ikat akan dia, menerkam ia atas engkau. Nampak ni? Kalau kamu tak ikatkan lidah tersebut, ianya umpama binatang buas, dia akan terkam kamu. Oleh sebab itu kena jaga lidah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, yang diriwayatkan daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an, katanya, qultu ya Rasulullah wa man najatu, wahai Rasulullah SAW, apakah dia yang boleh menyelamatkan kami ni? Qala amsik alaika lisanaka, tahankan lidah kamu, wal yasa'ka baituka, dan lapangkan rumah kamu. Rumah kita ni kena jaga ahli keluarga kita, berikan keselesaan. Wabki ala khati'atika, dan menangislah di atas dosa yang telah kamu lakukan. Ini berjaya kamu. Kalau buat ni, jaya dunia akhirat. Sama lagi kita kata, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, diriwayatkan bahawa
Senya seorang laki-laki ditanya akan dia pada sakit matinya. Ini kisah ditanya waktu dia sakit nak mati. Sakit nak mati, dia kata. Apa yang ditanya? Dan dikatakan baginya, berpesan oleh kamu akan daku, iaitu pesanlah kepada kami akan sesuatu. Kemudian maka berkata ia, jika engkau kehendak, engkau himpunkan bagi engkau ilmu segala ulama dan hikmah bagi segala hukama dan ubat segala tabib pada 3 kalimat. Ketika mana ada seorang laki-laki diziarahi dia ketika mana dia sakit, maka anak-anak murid ni minta Tok Syekh ni bagilah wasiat. Ini adalah amalan para alim ulama. Kalau kita ziarah ulama, kita minta dia wasiat, bagilah apa-apa pesanan. Kalau dia dah meninggal, kita tak ada apa-apa yang kita ni, bukan setakat picit-picit kaki dia. Berilah pesanan kepada kami Tuan Syekh. Maka orang lelaki ni pun berilah pesanan. Apa dia beri pesanan? In syi'ta jama'ta laka ilmal ulama. Kalau kamu nak, dia kata, ni ada 3 perkara ini, mengumpulkan, menghimpunkan semua ilmu ulama dan juga segala hikmah-hikmah para hukama dan ubat segala para tabib. Ubat segala para tabib. Apa dia? Ada pun ilmu segala ulama, maka iaitu apabila ditanya akan dikau daripada barang yang tiada engkau ketahui, maka kata olehmu wallahu a'lam. Ini ilmu ulama. Ilmu ulama, apabila ditanya satu soalan, 2 ke 3 dia tak tahu, jangan malu nak sebut wallahu a'lam. Tapi kalau kita tanya seorang ustaz ni, dia semua boleh jawab, dia bukan ulama. Dia bukan ulama, dia merapu nama dia, merapu. Ini adalah adab sebagai seorang ulama. Kita tengok contoh Imam Malik radhiyallahu an. Ia ditanya sebanyak 40 masalah. Imam Malik jawab 4 sahaja. Betul, 40 soalan dia jawab 4 je. Wa qala fil baqi wallahu alam. Adapun berapa tadi, 36 lagi, Imam Malik kata wallahu a'lamu, Allah saja yang terlebih mengetahui. Adakah menggugat kedudukan kealiman Imam Malik? Tidak. Itulah tanda dia alim. Imam Abu Hanifah radhiyallahu an ditanya 8 masalah, dia jawab la adri, aku tak tahu. Apa soalannya? Mad-dahru, apakah masa? Suratul Dahr itu mad-dahru, apa maksud dahr? Apa maksud dahr? Imam Malik, Imam Abu Hanifah berkata wallahu alam, la adri, aku tak tahu. Wa mahallu atfalil musyrikin, kedudukan anak-anak orang musyrikin besok di akhirat macam mana? Syurga, neraka? Wallahu alam, la adri. Wa waqtul khitan, umur berapa kita ni disuruh berkhitan? Bila? Lahir-lahir khitan? Dah tua bangka khitan? Orang Arab lahir-lahir khitan. Orang Malaysia lahir-lahir khitan, orang kata putus pula nanti. Tak sesuai orang Malaysia. Dah Jahannam barulah berkhitan. Tu pun panggil bomba zaman. Panggil bomba. Kalau dulu orang mandi sungai, sekarang panggil bomba. Masalah macam mandi, turun hujan, khitan. Orang Malaysia
Khitan orang Arab perempuan dah besar, dah darjah 5, darjah 6 baru berkhitan. Orang Malaysia umur 3 tahun 4 tahun dah berkhitan. Itu sebab di Mesir perempuan-perempuan berkhitan keluar menangis-nangis, dah tua, dah besar-besar, pergi berkhitan. Lain tak dia punya budaya lain. Yang kita lelaki lambat, yang dia orang lahir berkhitan. Yang perempuan kita cepat, yang perempuan dia orang tu lambat. Jadi bila tanya kepada Imam Abu Hanifah, la adri, dia kata aku tak tahu. Adakah menggugatkan ke Imam Abu Hanifah? Tak. Kemudian ditanya soalan yang keempat. Tadi soalan keempat, soalan kelima. Idza balal khunsa minal farjain. Khunsa muskil, dia ada dua alat. Alat lelaki pun ada, alat perempuan pun ada. Tiba-tiba dua-dua keluar, dua-dua kencing. Macam mana? Kira lelaki ke kira perempuan? Macam mana? Dia kata aku tak tahu. Dan seterusnya, soalan yang keenam, al malaikatu afdal amil anbiya. Malaikat lebih afdal ataupun para nabi lebih afdal? Imam Abu Hanifah kata aku tak tahu. Wallahu alam. Soalan yang ketujuh. Dia 8 semua. Ada terlebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilakah anjing yang kita ajar-ajarkan ni jadi anjing muallam? Nama kalbul muallam. Kita boleh anjing ni ialah kalbul muallam kerana nak pelihara rumah tu boleh, kerana kita nak memburu. Tapi kalau belah pelihara anjing sampai 400 lebih, pelihara apa anjing tu? Orang Islam pelihara anjing sampai beratus-ratus. Bagilah jabatan yang bertanggungjawab jaga binatang ni. Anjing liar, suruhlah jabatan, dah ada jabatan khas. Seolah-olah dalam negara kita tak ada jabatan pula. Jabatan khas lah. Masing-masing ada jabatan khas yang diamanahkan. Kalau liar pergi tembak. Tembak. Saya kat rumah mak saya banyak anjing. Saya telefon sini je. Telefon tapah kata pergi Ipoh. Daripada Ipoh pula pergi pula ni. Macam-macam. Dah tu last kali datanglah. Tembak mati terus. Dah banyak sangat anjing. Anjing liar. Mula anjing daripada orang asli, lama biak banyak pula. Sampai nak balik rumah pun takut sebab banyak anjing. Kalau tidak orang kata, rumah Ustaz Syukri kat Bidor banyak anjing dia kata. Banyak anjing. Dia bela anjing ke dia kata. Saya ada beberapa ekor anjing tu bila azan dia akan merung. Azan saja dia akan merung. Ini betul yang disebut oleh hadis bahawa anjing dinampak syaitan lari. Ada seekor anjing tu mati dia. Dan seterusnya yang ketujuh, bila nak kata anjing ni dah sampai kedudukan kalbul muallam yang boleh kita bawa memburu, bismillah terus anjing ni pun pergi memburu, dia pun tangkap, dia gigit mati, kita boleh makan. Dia nama kalbul muallam ni apa dia? Setakat mana? Setahun ke 2 tahun 3 tahun dah boleh jadi kalbul muallam kalau kita nak gunakan memburu. Imam Abu Hanifah kata aku tak tahu. Boleh. Dan yang ke-7, su'rul himar. Apa hukum air liur kaldai? Najis ke tak najis? Wallahu alam. Yang ke-8, bilakah daging binatang yang makan najis ni halal dimakan? Sebab Nabi SAW bersabda, naha Rasulullah SAW an aklil jallalah. Nabi SAW melarang makan binatang yang dia ni makan najis. Macam pelet sekarang ni, katakan campur khinzir, maka itulah makanan hari-hari. Lembu ni daripada makanan dia ialah pelet ni, ataupun ikan dan seumpamanya. Memang
Macam mana kita nak hukumkan lembu ni halal? Ada ulama kata hendaklah dikuarantinkan dia selama 3 hari. Selama 3 hari. Bela dah 2 tahun, kuarantin 3 hari. Bagikan makan ubi, daun kayu lah apa semua. Bila cium badan lembu ni tak ada bau khinzir, makan halal. Keli contohnya, makanan ni lah taik babi. Taik babi. Contohnya siapa nak masuk kampung saya, ada satu biro farm nama. Atas tu babi, bawah tu ada kolam ikan. Sampai keluar soaba bau ni. Bidor perak tercemar air sungainya. Sebab kanan babi atas. Bawah ni banyak apa? Ikan liko, ikan tonsan, paling banyak ikan keli, hitam berkilat-kilat. Kalau makan ni, sumber makanan dia ialah daging babi, taik babi, haram. Haram sebab badan dia dah jadi genetik dia ni, DNA menunjukkan babi. Hendaklah dipisahkan. Berapa lama nak pisah sehingga dia betul-betul boleh makan? Imam Abu Hanifah kata wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada yang kata sebulan, 2 bulan, sehinggalah DNA dia ni tak ada dah babi. Betul-betul ikan keli baru boleh makan. Betul-betul ikan keli. Berapa lama tu? Ini Imam Abu Hanifah sebut wallahu a'lam, dia tak malu. Begitu juga ditanya kepada Imam Syafi'i tentang mut'ah. Mut'ah ni ialah bukan nikah mut'ah, sagu hati selepas isteri ni diceraikan. Ditanya dia, adakah tiap-tiap talak itu dapat mut'ah? Isteri ni diceraikan, dapat mut'ah. Kalau begitu isteri ni nusyus, diceraikan, dapat juga mut'ah. Dia yang buat pasal, kalau dia cerai, dapat mut'ah. Akana fiha talak, adakah dia ni talak mesti dapat? Imam Syafi'i kata wallahu alam. Begitu juga, adakah mut'ah ini boleh diambil daripada harta pusaka? Contoh isteri ini diceraikan tanpa ada sebab musabab, kemudian meninggal dunia lah, meninggal dunia bekas suami ni. Bila dia dicerai kan, bila dia dicerai, dia ada hak untuk mut'ah. Cerai, dia ada hak untuk mut'ah. Dia pun tak tahu dah mati suami dia, dia kata arwah ni tak bagi aku dulu mut'ah. Boleh tak diambil pada harta pusaka? Boleh tak? Imam Syafi'i kata wallahu alam. Walaupun ulama Syafi'i kata boleh, Imam Syafi'i kata wallahu alam. Dan mut'ah ini adakah nafkah yang wajib? Tiap-tiap isteri walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf, ayat Quran. Bagi isteri-isteri yang ditalak, dia berhak mendapat mut'ah. Mut'ah ini adakah dia nafkah yang wajib bagi mana-mana perempuan yang ditalakkan? Nafkah tempat tinggal, nafkah dalam tempoh iddah, ia wajib. Mut'ah ni ia wajib tak wajib? Imam Syafi'i kata wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mana Imam Syafi'i sendiri kata wallahu a'lam. Dan seterusnya, contoh lagi, Sayyidina Ali radhiyallahu an, dia kata menyejukkan hatiku. Oh, dia kata hari ni aku hati memang sejuk rasa, tenang aja, seronok. Orang tanya, kenapa ya Amirul Mukminin? Iaitu qala an yus'ala rajul amma lam ya'lam fayaqul Allahu a'lam. Dia kata ada seorang lelaki tu diajukan soalan bertubi-tubi, dia tak tahu, disebut wallahu a'lam. Aku cukup suka, aku cukup tenang kerana dia amanah dengan ilmu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, junnatul alim la adri. Perisai bagi orang alim ialah berkata la adri, aku tak tahu. Sama balik kita kata. Qala al-musannif rahimahullah taala. Dan ada pun hikmah bagi segala hukama. Kata-kata hikmah, maka iaitu apabila ada engkau duduk serta kaum, jadikan diri kamu terlebih banyak diam daripada mereka itu. Tu dia.
segala hikmah ni, hikmah segala hikmah. Bila duduk dengan orang, jangan tunjukkan diri ni dengan banyak cakap. Kita duduk di tengah-tengah orang, diamlah kamu daripada mereka, maka jika mengena mereka itu akan engkau daripada jumlah mereka itu, dan jika salah mereka sejahtera engkau daripada salah mereka itu. Tapi kalau kau banyak bercakap, orang tu semua buat salah, kau pun lagi kena tu. Tapi kalau kerana kau tak bercakap, orang tu buat salah, kau tak ada apa. Kita pula tambah-tambah, rupanya benda tu tak betul. Kita tu lah, kau lah yang banyak cakap, kau lah. Sebab kita yang banyak cakap, cuba kita tak cakap, diam je. Oh, Jeffrey tu tak cakap, dia tak masuk ni, tak masuk, kena. Sebab dia tak cakap. Inilah hikmah daripada segala hukama, dia kata. Dan ada pun ubat bagi segala tabib, maka iaitu apabila engkau makan makanan. Ini ubat, Jeffrey, ubat segala ubat. Apabila makan, maka jangan engkau bangkit daripadanya, melainkan pada hal nafsu lagi ingin akan dia. Tu dia. Kita rasa teringin nak makan, bangun. Boleh macam tu? Oh, sedap ni, ada Azman, sedap ni, udah. Ngapa Ustaz? Alhamdulillah, kenyang dah. Tapi kalau sedap, tambah lagi. Macam-macam penyakit, dia kata. Obat segala penyakit, iaitu apabila kamu teringin dengan sesuatu itu, bangunlah, jangan makan lagi. Kalau makan, jadi nafsu. Biasa makan sepinggan, 4 pinggan, begitu, jadi senak perut. Maka bahawasanya tiada dihimpun dengan jasad engkau sakit yang lain daripada sakit mati. Sakit yang paling dahsyat ialah sakit mati. Sakaratul maut, ketika mati ini dia antara sakit, minta Allah permudahkan. Demikianlah yang tersebut di dalam kitab Al-Futuhat Al-Wahbiyah bagi Syekh Syabarkhiti, ataupun nama Syekh ni Syekh, kalau di sini dia ada sabdu, dia ada ta, sini tak ada ta. Ini Syubra Khiti, dia Syubra Khiti. Kalau situ Syubra Khiti, Syubra Khiti, iaitu nama kitanya Al-Futuhat Al-Wahbiyah. Kena ada tambah ilmu, Al-Futuhat Al-Wahbiyah bagi Syekh Asy-Syubra Khiti rahimahullah ta'ala. InsyaAllah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.